Madani. Jam kita bawakan dalam ruangan Alpha 102 dan saya tidak kesorangan, bersama dengan saya juga penerbit untuk Alpha 102. Bersama dengan saya untuk siaran langsung di Facebook. Pastikan saksikan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak juga kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Zahir Dahlan, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman, Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, bersama dengan kita selama 30 minit ini untuk berbicara mengenai masa hadapan buah-buahan tropika Malaysia. Selamat datang Tuan. Baik, cerita mengenai buah-buahan tropika. Kalau nak dibawakan buah-buahan tu ada kat luar, tapi tak boleh bawa masuk semua, banyak tu. Okey Puan. Tuan, jenis buah-buahan tropika yang kita boleh buka bicara kita pada pagi ini, buah-buahan tropika yang berpotensi untuk memenuhi keperluan pasaran tempatan dan sudah semestinya untuk pasaran luar ataupun antarabangsa. Silakan Tuan. Okey, terima kasih saudara Faiz ya. Sama-sama. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih lah sama-sama kepada National FM kerana memberi kepercayaan dan menjemput saya sebagai wakil lah daripada Jabatan Pertanian untuk bersama-sama bercakap pada pagi ni. Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada DJ kita pada pagi ni, saya terlebih dahulu ingin berkongsi lah apa maksud buah-buahan tropika. Buah-buahan tropika ni maksudnya buah-buahan yang ditanam di kawasan iklim tropika. Eloknya saya nak berkongsi lah bersama pendengar-pendengar National FM pada pagi ni apa maksud kawasan tropika ya. Supaya orang kata apa, nanti saya akan jelaskan lah kenapa buah-buahan tropika Malaysia ini menjadi satu buah-buahan yang amat popular berbanding dengan buah-buahan negeri tropika yang lain. Betul. Okey Cik Faiz ya. Kalau kita tengok balik, iklim tropika ini merupakan iklim yang berada di garisan khatulistiwa. Maknanya bukan Malaysia saja berkongsi garisan khatulistiwa tu ya. Garisan maksud dia iklim tropika ni dia berada di mana tahu? Di garisan khatulistiwa tu ke selatan ialah garisan Satan lah ya. Garis Satan 23.5 darjah dan ke bawah ke utara ialah garisan Jadi 23.5 darjah jugalah ke bawah ke utara ya. Cik Faiz ya, kita bukan Malaysia saja berkongsi iklim tropika, negara-negara lain pun turut sama-sama berada di dalam garis tropika lah yang berkongsi iklim tropika. Contohnya di Florida Selatan, di Caribbean, Afrika Tengah, kawasan pantai India ya, Queensland Utara di Australia. Betul. Kemudian di Hawaii, Amerika Tengah atau kebanyakan kawasan di Brazil termasuk di Asia Tenggara. So maknanya bukan kata Malaysia saja ada buah-buahan tropika, maknanya negeri-negeri lain pun berkeupayaan untuk menanam buah-buahan seperti mana yang ada di Malaysia ni lah ya Cik Faiz ya. Okey, di Asia Tenggara contohnya, kita macam di Malaysia ni kita berada di kawasan Asia Tenggara lah. Kita ada 11 negeri termasuk Timor Leste yang terakhir ya, yang berada di Asia Tenggara. Saya akan nak berkongsi sedikit bersama pendengar ni supaya saya nak beritahu kenapa Malaysia ada kelebihan mengeluarkan buah-buahan tropika ya. Contohnya di Brunei ya, kita ada Brunei, kita ada Kemboja, kita ada Indonesia juga, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura ya, di Asia Tenggara ni lah, di Thailand. Betul. Yang terbaru di Timor Leste dan juga di Vietnam. Tapi kan di antara negara-negara tropika ni, Asia Tenggara ni, contohnya macam Thailand pun berkongsi iklim yang sama dan boleh menanam pokok-pokok sama juga seperti apa yang ada di Malaysia. Okey. Begitu juga di Indonesia, Cik Faiz. Kita pun berkongsi juga, Indonesia pun boleh juga menanam buah-buahan sama juga seperti yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia ada durian, di Indonesia pun ada durian. Di Thailand pun ada durian. Malah di Vietnam sekarang
banyak ditanam dengan durian di Betul. Filipina. Ataupun kalau yang terbaru yang juga mendapat iklim tropika, contohnya di China. Okey. Di daerah Hainan pun juga Ada boleh durian? ada durian. Dan Singapura pun iklim, tapi Singapura oleh kerana tanah dia terhad, jadi dia berkongsilah buah kita ya. Di Brunei, di mana lagi, di Laos, semua mampu tanam buah-buahan seperti mana juga yang Malaysia adalah. Ya. Tapi Cik Faiz, saya nak berkongsi dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini ialah kenapa Malaysia ada kelebihan dari segi buah-buahan tropika. Kerana apa tahu Cik Faiz? Kerana Malaysia ni selain daripada kita menerima iklim tropika, iaitu iklim yang orang kata apa, hujan sepanjang tahun dan juga mempunyai kelembapan yang tinggi lah ya. Tapi kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan oleh Tuhan ialah tanah yang subur. Tanah mempunyai mineral yang tinggi. Jadi buah-buahan yang dihasilkan di negara kita ini mempunyai cita rasa yang cukup baik berbanding dengan negara-negara tenggara yang lain. Contohnya kita ada contoh yang paling dekat ya Cik Faiz ya, ialah mangga harum manis. Bukan kata Indonesia tak boleh tanam mangga harum manis. Betul. Thailand juga boleh tanam mangga harum manis. Betul. Malah negara-negara yang tanam mangga semua mampu tanam mangga harum manis. Contohnya di India yang banyak yang kita import mangga daripada India tu, dia pun ada juga berkongsi juga iklim tropika ni pun mengeluarkan mangga juga. Di Bangladesh pun banyak mangga, tapi kenapa mangga harum manis kita yang kat Malaysia ni? Kat Malaysia, kat Perlis tu amat special. Kerana itulah yang kita mempunyai iklim yang sangat bagus dan juga tanah yang sangat bagus, boleh menghasilkan buah yang sangat bagus dan berkualiti tinggi. Contohnya kalau kita bandingkan mangga harum manis kita yang ditanam, klon yang sama ditanam di Indonesia. Yang di Malaysia, yang di Perlis kita tu Cik Faiz, dia punya harumnya sangat harum. Manisnya sangat manis. Berbanding dengan yang ditanam daripada klon yang sama, yang ditanam di Indonesia, rasanya tak sama. Okey. Begitu juga yang ditanam di Thailand pun sama juga. Sebab itulah saya nak menjelaskan supaya itulah Malaysia yang dianugerahkan cuaca yang sangat baik, tanah yang sangat baik. Tapi kalau rakyat, kalau petani, kita usahawan kita tak menggunakan kelebihan yang Tuhan bagi ini, tak menggali anugerah yang Tuhan bagi ini sebaik-baiknya, mengikut cara yang betul, kita tak dapat faedahnya tu. Contohnya, itu yang saya nak sampaikan ni, kenapa kita berada di Malaysia, di tropika ni, supaya kelebihan yang ada ni kita gunakan sepenuhnya. Saya bagi contoh lah ya Cik Faiz, kalau di Arab, di negara-negara Timur Tengah, Allah Ta'ala ataupun Tuhan bagi anugerah petroleum ya, minyak. Kalau rakyatnya tak menggali minyak tu, tak dikaji, tak digali, tak diguna sepenuhnya, tak dapat manfaat juga, betul tak? Daripada minyak tu. Jadi kelebihan yang ada dekat Malaysia ni Syed Faiz, kita ada iklim yang baik, kita ada tanah yang baik untuk kita gali daripada dua anugerah ni untuk menghasilkan produk yang baik. Seterusnya menerima orang kata apa, keuntungan kepada masyarakat lah, manfaat yang daripada masyarakat lah. So itu saya nak bagi buat permulaan ni Cik Faiz, supaya orang kata apa, pendengar-pendengar di sana supaya ambil fokus lah. Sebelum kita nak berbicara lanjut berkenaan buah-buahan, potensi buah-buahan kita di Malaysia ni Cik Faiz. Okey, untuk menjawab soalan tadi tu. Betul. Apakah jenis buah-buahan tropika yang berpotensi pada waktu ini? Ada yang mungkin tak tahu lagi, tahu makan je. Tapi tak tahu jenis buah-buahan tropika ni. Betul. Tapi okey ya, untuk menjawab yang soalan tu, sudah pasti ya durian. Siapa tak kenal durian ya, raja buah kita. Betul. Kemudian tu kita ada nangka. Nangka pun mendapat tempat yang baik di pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Nanti kita akan kupas selanjutlah di seterusnya lah. Kita ada juga betik ya. Betik, tembikai. Betik pada satu ketika dulu kita Malaysia ni mempunyai merupakan pengekspor utama betik no. Tapi kita pada waktu sekitar tahun
90-an tu, Baik. kita ada masalah sikit dari segi serangan penyakit. Kita tak tahu macam mana penyakit tu boleh datang ke Malaysia. Jadi kita pengeluaran kita menurun, jadi kita punya eksportan kita menurun jugalah. Tapi sekarang kita tengah bangunkan bersama kerjasama dengan pihak-pihak penyelidik daripada agensi di bawah kementerian dan juga universiti, dengan dan juga daripada pihak nuklear Malaysia. Kita tengah mencari jalan lah supaya macam mana kita nak hadapi masalah ni dan kita naikkan balik industri betik kita ya. Okey, antara lain ialah mangga juga. Kita ada manggis ya. Manggis pun mendapat tempat yang baik sekarang ni di pasaran antarabangsa. Rambutan ya yang mana USA sendiri ya ada mohon kita ekspor rambutan ke tempat dia pun kita masih lagi kekurangan dari segi bekalan ya. Itulah Cik Faiz, antara buah-buahan Malaysia yang mendapat tempat yang baik. Kita kategorikan buah-buahan di Malaysia ni ada dua kategori lah. Satu, buah-buahan jangka panjang, contoh macam durian yang hidupnya jangka panjang lah ya. Rambutan, manggis tu buah-buahan jangka panjang. Satu lagi ialah buah-buahan jangka pendek macam betik, pisang, tembikai. Itu buah-buahan jangka pendek. So sebelum saya nak akhiri soalan pertama Cik Faiz tadi ni, saya nak cerita dari segi inilah kenapa kita boleh ekspor tembikai kita ke buah-buahan kita ni, buah-buahan khususnya tembikai lah ke China. Padahal di China pun boleh tanam tembikai. Ada buah tembikai lah. Ada buah tembikai di China banyak. Dia pun boleh tanam. Malah teknologi pertanian di China tu agak lebih orang kata maju, dia boleh tanam. Tapi dari segi rasa tu Cik Faiz, rasa tu memang tak sama. Rasa tembikai di Malaysia ni dia lebih ada sedikit wangi, lebih manis berbanding dengan tembikai di China. Sebab tu China dia nak juga kita ekspor, dia nak import tembikai tu daripada Malaysia tu ke China. Sebab dia di China dia ada waktu-waktu yang dia tak boleh keluarkan tembikai. Waktu itulah dia minta supaya dia import tembikai kita. Macam itulah dia punya hebatnya buah-buahan tropika Malaysia ni. Setakat tu dulu Cik Faiz. Yang bagusnya kat Malaysia ni bukan setakat iklim tropika, tanah yang subur, bantuan datang lagi daripada Jabatan Pertanian ni. InsyaAllah setakat ni dengan kerajaan madani kita, dengan kita pun semalam baru lepas orang kata PM ya, Perdana Menteri membentangkan bajet RMK yang mana kita nampak banyak tumpuan diberi kepada sektor pertanian ya. Alhamdulillah, syukur ya, rakyat patut menerima dengan baiklah, dengan hati yang terbuka lah. Kelebihan kepada rakyat khususnya kepada petani-petani, mungkin bantuan-bantuan yang diberikan daripada Jabatan Pertanian untuk menanam buah-buahan tropika ni, Tuan Zahir. Silakan. Ya, terima kasih Cik Faiz. Okey, saya boleh berkongsi sedikit lah berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Cik Faiz tadi tu. Macam pihak Jabatan Pertanian ni, daripada seperti mana yang rakyat sedia maklum dah, kita ni lebih kepada orang kata memberi khidmat teknikal lah. Khidmat sokongan teknikal kepada pihak petani lah, pihak kita punya golongan sasar kita. Golongan sasar kita ni termasuklah petani, usahawan, pihak industri dan mana-mana yang ada kepentingan dengan pihak Jabatan Pertanian lah. Tapi yang paling utama ialah kita dikhususkan peranan dalam fungsi Jabatan Pertanian ni ialah untuk memberi khidmat teknikal melalui kita punya khidmat pengembangan kita lah. Tapi Alhamdulillah, selain daripada orang kata selain pada khidmat kerja-kerja utama kita tu, termasuk juga kerja-kerja regulatory tu, kita juga diberi sedikit orang kata peruntukan pembangunan lah, untuk memberi insentif kepada golongan sasar kita, untuk memberi galakan ya kepada golongan sasar kita melalui beberapa projek-projek lah. Contohnya macam untuk buah-buahan, khusus untuk buah-buahan ya. Kita ada pertamanya peruntukan melalui tanaman buah-buahan jangka panjang yang tadi yang saya sebut tadi tu. Kemudian tu kita juga ada peruntukan buah-buahan jangka pendek, dan selain pada tu kita ada juga peruntukan pengeluaran benih buah-buahan melalui projek pengeluaran benih buah-buahan lah. Yang tu pun kita ada peruntukan tak banyak lah. Pada tahun 2023 ni kita diberi peruntukan sebanyak 3.8 juta untuk kita buat pembangunan ya, pengeluaran benih buah-buahan ni lah. Kemudian tu kita juga ada satu lagi melalui projek TKPM Cik Faiz.
Jadi ada lagi bantuan-bantuan yang disalurkan? Ya, kita membantu dari segi dalam bentuk in-kind lah. Okey. Maknanya in-kind ni maksudnya kita bagi input baja, racun, macam itulah. Kemudian tu kita juga ada bagi peralatan kecil seperti jentera-jentera kecil macam itulah ya. Selain daripada tu kita juga dalam skop peruntukan kita tu, kita juga membantu petani, usahawan semua ni dari segi infrastruktur ladang. Contohnya kita bangunkan, kita bantu dari segi pagar, jalan ladang dan sistem pengairan dan saliran lah, Cik Faiz. Walau bagaimanapun saya nak maklumkan peruntukan yang ada di peringkat kerajaan ni yang yang disalurkan melalui jabatan ni tak terhad lah. Tak boleh orang kata tak boleh bantu bergantung semua sepenuhnya. So jadi petani kena ada modal jugalah. Kalau kata dia orang ni, petani ni nak usahakan pertanian ni, kena ada modal juga. Kerajaan ni cuma orang kata membantu dari segi sedikit insentif untuk memberi galakan. Ya, kalau kita buat promosi, katalah kita nak galakkan petani kita tanam manggis. Jadi untuk sebagai motivasi, sebagai insentif untuk dia orang memulakan projek itu, kita adalah sedikit suntikan bantuan macam tu. Okey, banyak bantuan yang diberikan juga oleh Jabatan Pertanian. Tadi mukadimah je pun dah panjang, Tuan Zahir. Jadi tak cukup rasanya untuk waktu setengah jam ni, tetapi kita kena berehat seketika. Kita berbicara mengenai masa hadapan buah-buahan tropika Malaysia bersama dengan Tuan Muhammad Zahir Dahlan, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Juga terima kasih diucapkan kepada penerbit Alpha 102 Nur Fadilah Kamal Shah bersama-sama untuk siaran langsung Facebook Live pada hari ini juga. Tuan Zahir, mungkin boleh kongsikan keluasan tanaman buah-buahan dan juga hasil pengeluaran yang telah pun dikeluarkan sebelum ini, dan mungkin ada plan masa hadapan untuk menambahkan lagi kawasan penanaman buah-buahan tropika yang penting untuk Malaysia ekspor ke luar negara ni. Bukan setakat untuk tanaman dalaman tapi juga untuk luar negara. Betul, Cik Faiz. Saya nak berkongsi sedikit lah maklumat berkaitan dengan dari segi pengeluaran buah-buahan kita ya, buah-buahan tempatan ni, buah-buahan Malaysia ni. Pertamanya berkaitan dengan dari segi pengeluaran. Maknanya di buah-buahan kita ni sebenarnya di Malaysia kita dah pun memenuhi SSR lah. Maksud SSR ni maknanya self-sufficient ratio. Tahap keperluan secara diri rakyat Malaysia ni kita dah cukup, dah lebih 1%. Dah dipenuhi. Jadi mau tak mau kita dengan oleh kerana pengeluaran kita tu ada, kita kena tumpu kepada ekspor lah. Jadi sebenarnya ekspor yang memberi peluangan yang baik kepada rakyat kita sebenarnya. Kalau kita tumpu kepada pasaran tempatan saja, mungkin kita punya nilai tambah tu tak adalah. Tapi kalau kita contohnya macam durian yang kita banyak ekspor ke China sekarang ni lah, dia punya harga pun dah turut meningkat. Alhamdulillah. Jadi petani pun dapatlah kongsi dengan harga yang baik tu, pulangan yang lebih baik kepada pekebun. Contohnya macam durian tadi tu, kalau sebelum ni Cik Faiz faham kan, Cik Faiz mungkin generasi awal ni terakhir ni, kami generasi yang awal dulu. Kalau durian tu sebakul baru RM5. Sekarang nak dapat durian kampung RM5 sekilo pun susah. Lain dah harga dia. Durian kampung pun sekurang-kurangnya RM8, RM10, RM12. Macam kalau durian yang premium, contohnya macam Musang King tu, dah harga pun dah mencapai sehingga kurang-kurang pun RM25, RM35 di ladang. Kalau di China, dia boleh pergi sampai 1,400 RMB. Paling murah pun sampai 800. Berapa tu nilai sekilonya tu? Bayangkan sebiji durian, satu ulas durian berapa harganya di China. Kira seulas kat sana? Kira pakai ulas. Nak dapat seulas pun beratus panjang. Bayangkanlah, itulah potensi buah-buahan Malaysia sebenarnya kan. Bukan durian saja, Cik Faiz. Betul. Malah tanaman lain, contohnya macam manggis. Manggis pun sama juga. Contohnya di Australia harga manggis boleh pergi kepada paling murah 35 Aussie. Biasanya manggis di Australia akan jual dalam 55 Aussie.
di Australia bukan tak boleh keluarkan manggis, contohnya di daerah di kawasan Ada Darwin juga. ada juga Ha. tanam manggis, tapi manggis Australia tu sendiri sampai ke contohnya ke Sydney, harga dia boleh jadi sampai 80 Aussie. Lebih baik dia import. Australia import manggis tu. Di mana manggis tu? Di Malaysia lah. Dari Malaysia. Dari Malaysia lah. Sebab tu potensi manggis pada masa hadapan ni sangat tinggi. Contohnya kan, kalau dah 35 Aussie harga paling rendah di Australia, bayangkan 3 kali dengan 3 lebih sekarang kan, Aussie dengan ringgit, dah jadi dekat 100 kilo. 100 ringgit sekilo, Cik Faiz. Bayangkan kalau kata 1 kilo tu berapa biji manggis? 1 kilo tu kita ada dalam 8 hingga 10 biji kita dapat 1 kilo. Sebiji dah RM10, Cik Faiz. Ui, mahal tu. Tu potensi buah-buahan Malaysia di masa hadapan ni. Jadi oleh kerana contohnya macam manggis kita baru ada 3,151 hektar, itu merupakan jumlah kawasan yang kecil lah sebenarnya. Jadi kita kena merancang pada masa hadapan ni, pada masa RMK 12 hingga RMK 13 yang akan datang ni, kita dasar agromakanan kita ni, dan kita tu dasar agromakanan negara kita tu sehingga 2030 memang Jabatan Pertanian merancang untuk membuat tambahan pengeluaran lah kepada buah-buahan yang mempunyai potensi ekspor ni. Contoh macam durian, manggis, nangka buah-buahan ni, Cik Faiz. Ya. Kita dah dapat laluan pasaran ke China yang kita dah usahakan selama 20 tahun. Lama tu. 20 tahun. Alhamdulillah pasaran tu dah terbuka ke sana. Dah terbuka. Pihak China dah bersetuju ya. Okey. Bersetuju supaya buah-buahan Malaysia ni kita dah boleh ekspor dah. Nangka kita dah boleh ekspor dah. Sebelum ni durian. Sekarang ni terbaru yang bulan lepas kita dah ada kelulusan ekspor nangka ke China. Jadinya sudah pasti apabila kita dapat ekspor dalam pasaran ni, harga akan terus meningkat, dan harga ini akan kita kongsikan bersama dengan pengusaha-pengusaha. Alhamdulillah. Selain daripada tu, perkara-perkara baru contohnya macam rambutan, temikai, mangga. Mangga sebenarnya dari segi orang kata pengeluaran kita amat rendah lah. Sebab tu kita terpaksa juga import mangga daripada negara-negara luar lah. Dari segi pengeluaran mangga kita agak rendah kerana pada satu ketika dulu kita memang ada di tahun 80-an kita ada banyak juga tanam mangga. Oleh kerana pada waktu tu harga mangga agak tak boleh orang kata nak menampung dari segi pendapatan petani. Betul. Petani dah ubah kepada kalbas sawit. Kalbas sawit ni orang kata waktu tu lebih stabil lah. Tapi sekarang mangga mendapat tempat yang cukup baik, dan kita pun akan merancang lah dalam tempoh RMK 12 sehingga 2025 ni, dan sambung pula dengan RMK 13 sehingga 2030 ni. Memang pihak jabatan merancang akan menambahkan kawasan-kawasan bagi tanaman-tanaman utama ni lah. Baik. Khususnya untuk tujuan ekspor. Cantik. Yang itu yang kita nak dengar tu daripada Tuan Zahir. Jadi mungkin minit-minit terakhir ni, seminit dua terakhir ni, harapan Jabatan Pertanian untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha yang baru, dengar ni, baru nak tanam ni, merancang untuk menanam buah-buahan tropika untuk tujuan ekspor. Okey, kalau untuk tujuan ekspor tu sudah pastilah sudah masuk di peringkat industri. Ya. Bila peringkat industri ni seelok-eloknya bukan kata petani yang di luar, yang petani kecil tu tak boleh berkongsi ataupun share untuk tujuan ekspor ni, tapi saya akan cerita bila kita nak ekspor sesuatu buah-buahan kita, kita mesti bekalan tu mestilah konsisten. Betul. Mesti stabil, mesti sentiasa ada. Untuk memastikan bekalan ada tu, pihak industri mesti mempunyai bekalan tempatan lah. Maknanya mempunyai keluasan tanaman yang cukup untuk membekalkan keperluan ekspor tu. Jadi bila pihak nak jadi pihak industri ni, pertamanya petani ataupun usaha-usaha baru ni mestilah berdaftar dululah. Betul. Daftar dulu sebagai perniagaan lah. Berdaftar sebagai perniagaan. Lepas tu kalau kita ada bahasa nak ekspor, contohnya macam buah belimbing besi, betik eksotika, kita kena memohon lesen ekspor buah ini daripada pihak farmer. Maknanya bukan jabatan saja yang terlibat dalam nak mengekspor buah-buah kita ni. Selain daripada tu, contohnya macam kalau nak ekspor nanas, kita ada lesen ya. Ini sebagai makluman kepada pendengar sana ya. Kita kena mohon lesen daripada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Selain daripada tu, kita kena ada juga berdaftar dengan
Malaysia International Chamber of Commerce and Federation of Malaysia Manufacturer, ya, FMM ringkasannya, untuk mendapatkan sijil tampasal ataupun sijil of origin. Itu pun tapi segala maklumat ni pendengar-pendengar sana boleh mendapat maklumat lanjut di Jabatan Pertanian lah, ya. Betul. Lepas tu kalau sekarang ni contohnya di China, kita kena berdaftar dengan Dagannet secara online di laman sesawang www.dagannet.com. Selain daripada tu juga kita kena berdaftar dengan pihak farma untuk E3P, ya, di laman sesawang www.e3p.pharma.government.my. Kemudian tu selain daripada tu kita juga kena berhubung dengan Makis, ya. Itu pun penting juga. Makis ni keluar masuk di pintu sepadan, ya, pun kita perlu juga berdaftar dengan pihak Makis. Baik, terima kasih itu tuan. Setakat ni. Antara yang lebih lanjut boleh ke Jabatan Pertanian. Okay? Terima kasih Tuan Muhammad Zahid Dahlan bercerita mengenai masa hadapan buah-buahan tropika Malaysia.